Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pagi Ahad. Saya nak on the way ke Langkap untuk hantar pokok durian. Dan sambil saya nak melawat ladang lembu, kandang lembu dan juga kambing seorang sahabat di Langkap. Kita nak buat video. Tadi pun saya dah selesai urusan surat di balai. Sekarang tengah angkut pokok durian. Saya bawa pokok durian dalam Ezora saya je. So saya sekarang nak angkut pokok durian dulu. Lepas tu kita pergi Langkap. Jom kita tengok macam mana seorang sahabat kita ni tanam lembu. Bela lembu dan kambing. Tu rumahnya. Ni rumahnya. Tu kandangnya. Okey, dah sampai. Dah sampai. Ni napier lah. Tanam napier dia banyak. Untuk lembu dia kan. Okey, jadi kita dah sampai ke Langkap sekarang ni, di kandang lembu dan juga kandang kambing. Saya tengah tunggu owner dia nak bawa kita jalan-jalan. Kalau boleh tengok kat belakang saya ni, sini kandang kambing dia, dengan kat belakang sana dia kandang lembu. So saya nak pusing-pusing dulu sambil tunggu owner dia. Lepas tu baru kita interview owner dia. Alright, jom. Sekarang bersama dengan Abang Wahid kita ni, iaitu pemilik kandang lembu dan kandang kambing di Langkap kan nama dia? Ya, okey. Di Perak Kampung Asia dan Bungur Langkap. Langkap. Okey, jadi kita nak tanya mula-mula sekali nama penuh, latar belakang abang. Sebelum ni kerja apa? Kita nak tahu dulu. Umur berapa kan? Dah lama ke buat? Boleh tak? Okay. Nama saya Abdul Wahid bin Syahrudin. Memang dilahirkan di Hospital Kampak tahun 1966. 66. So 55. 55. Insyaallah lagi ah. Tapi nampak muda lagi. Oh, itu buat ilmu tu. So, jadi saya bersekolah pun besarkan di kampung ni. Di kampung ni nampak je pedalaman. Tapi ada sekolah. Ada pun sekolah rendah. Itu je adanya. Sekolah kami tak masa rendah tu tak jauh lah. Kalau macam orang lain mungkin menampak fisika sebagainya jauh juga pagi. Tapi kami tak. Zaman dulu tahun 60 pula tahu lah. Kalau nak pergi sekolah pakai kasut getah tu je. Kalau nak pergi sekolah basuh kejap tu pergi sekolah kejap tu. Seronok tinggal zaman. Okey bang, ni saya tengok tong-tong biru ni isinya apa semua? Makanan dia lah ni. Ya, ini ialah sebahagian daripada makanan lembu. Dia buat daripada batang jagung yang peram. Dijerukkan lah. Dijeruk lah. Bahasa mudahnya jeruk lah. Kalau bahasa orang lain ni pakai silas. Saya boleh buka? Yang dah boleh buka? Yang sini lah saya. Dan ni baru buat semalam. Yang sini. Dia berapa lama siap ni? Ini selepas 2 minggu sedang elok. Seminggu sedang elok dia dimakan. Dia buka dan boleh bagi. Banyak Ni stok bulan puasa. Stok bulan puasa dah macam tak nak lah. Macam stok kuih raya pula. Betul. Sebab apa bulan puasa semalam lah puasa. Nak kerja keras lebih sangat. Apa ni satu ada pula kat puasa nanti. Hebat. Jadi kita buat termampu. Macam tu. Supaya benda ni kalau ikutkan benda ni tahan sampai 2 tahun pun boleh. 2 tahun? Jadi dia jimat lah. Tapi jangan masuk ada ruang udara masuk. Kalau tak dia berulat ke apa? Dia berkulat. Dia Dia ruang udara. Ini sebab saya lapikkan dia dengan plastik bag ni dan kemaskan dia, tutup dia kemas. Memang ni antara makanan utama dia lah. Ni dengan tak minyak lah. Tak minyak bukan utama. Samping tu jerami padi. Nanti kita tunjuk jerami padi. Tutup dulu. Okey, ni jerami padi. Ini pun makanan utama dia. Dia macam ni bang. Cuma saya nak tahu, kan abang banyak jenis makanan. Dia ada diet dia ke atau asal boleh? Macam mana?
Macam hari ni jerami. Tidak, dia yang apa kita bagi ni saya dah dengar juga orang cakap juga. Untuk pemakanan cukup protein, cukup khasiat lain-lainnya termasuklah untuk menggemukkan dia, untuk jadi dia sihat. Jerami ni. Walaupun asalnya lembu dan kambing ni nak makanan hijau, tapi kita tukarkan dia kepada bahan-bahan ini supaya kita boleh maintain lama. Nak cari kandang hijau memang kelurahan kawasan saya ini hijau. Tetapi ini orang punya. Orang tak bagi, kita pun tak boleh buat apa. Sebab saya lebih kepada nak buat ibadah, buat korban dan sebagainya. Itu tujuan saya pun tak nak dari sebuah benda-benda yang kita nak bagi orang benda yang sebab. Jadi itu saya jaga. Alhamdulillah. Saya jaga supaya kita jangan berkat lah, biar berkat. Hidup kita biar baik minyak ni, selori Okey. Jom kita tengok kandang kambing kita. Boleh. Tu kat atas sana tu. 70 ekor, kurang lebih 70 ekor Ya saya. Terbaik. Abang pun mesin komplit ni tengok. Itulah kemudahan-kemudahan saya untuk buat kerja ni boleh katakan baru komplit lah. Kalau boleh 100% Allah Alam nak cakap kan. Kira abang dah berapa lama bersara sebenarnya kalau ikutkan? Nak ikutkan baru dalam ni lah, baru dalam 2-3 tahun lah. 2-3 tahun bersara Alhamdulillah bang, nampak kalau macam ni kan. Sebenarnya kalau kita tengok ada orang Islam yang berjaya buat besar macam ni bang, satu kelebihan juga sebenarnya. Betul. Sebab sekarang pun non-Muslim pun dah ramai juga yang menceburi bidang-bidang daging-daging makanan ayam ni kan. Jadi kita kadang-kadang risau dia punya itulah kesahihannya itulah daripada segi saya tak nak cakap apa kan, tapi risau tu lah. Tapi bila ada yang orang Muslim buat benda macam ni, kita pun rasa macam orang cakap secure, confident. Sebab lembu ni kita buat akikah, kita buat kurban kan. Tapi kalau sumbernya tu tak pasti, kita risau juga sebenarnya. Betul. Saya mudahan tu ada, tapi nak melaksanakan tu. Itulah nak melaksanakan makanan ni. Ni pelet dia. Ni pelet kambing. Pelet kambing. Ini ada dua macam sebenarnya. Satu untuk yang beranak, satu biasalah bagi dia gemuk dia. FFM ni? Di PK apa namanya? PK. Ni siap ada dia punya jadual ni. Penyakit, antara penyakit penawar dia semua sini lah ni. Ambil darah. Ni veterina yang buat ke? Oh tak, ni sendiri. Kalau kena cucuk, abang cucuk macam dia? Oh, cucuk dah pandai dah. Dulu takut sekarang ni belasah. Dia dah ada tunjuk saya tengok. Dia ni cucuk ada dua jenis. Satu dalam daging, dalam satu bawah kulit. Bawah kulit. Jadi kita dah tahu dah, tarik kulit tu, cucuk bawah dia. Kalau dalam daging, cucuk terus je. Tu dia. Dulu tak tahu kita. Dah sekarang ni dah dia tengok orang datang dia tengok. Kambing ni lagi manja daripada lembu. Betul. Manja-manja kambing ni sebenarnya. Silap dia mau jadi macam kucing. Ya. Okey. Apa nama Zakir? Blacky ni betik mata je, kenapa lah Blacky. Macam ni tengok sebelah lagi. Ini sebanyak kena tunggu apa ni. Ini okey lagi. Ini dah tua, dia ekor ni dah tua dah. Dia umur berapa tahun boleh jual bang? Dia kalau terpulang pada orang tu, kalau dia nak buat kekah, nak buat ibadah, kebanyakan kambing ni 2 tahun. 2 tahun. Kalau bebiri 1 tahun. Yang kalau nak lembu tak terpulang, apa dia nak buat? Kalau buat lagi jadi aja tak kisahlah. Pak janggut ni. Ini biri-biri. Apa buat? Ini kalau yang lamb chop tu inilah dia. Ni lamb chop. Ini paling saya sayang. Mana anak saya ni. Ni anak. Ni saya. Takut pula. Apa? Apa? Manja dengan saya ni. Ini biri-biri. Mana? Hai. Ini baik ni. Ada tak yang biri kahwin dengan yang biasa? Ada, mana boleh. Tak boleh. Biri-biri dia boleh. Dia untuk dia berkahwin tu boleh. Cuma dia tak jadi anak. Okey. Biri-biri dengan kambing biasa ni berdua spesies lain. Spesies lain lah. Ini anak kambing biri-biri. Baka ni. Bang, tapi kalau ni
hitam ni nanti besar bulu dia hitam ke apa? Macam itulah dia jadi. Maknanya Dia akan jadi macam ni lah. Saya tak tahu hitam kenapa. ni. Di mana dapat benih hitam ni? Saya pun tak tahu. Cantik, Benih cantik dia betul. itu bapak dia. Ini cantik betul. mana bapak tu bapak dia. Tengok ekor dia pun. Ni macam kibas. Kibas. Macam kibas. Dia kata dia kibas betul saya pun tak pasti. Tapi kalau kibas ni ekor dia macam ni. Okey. Tapi memang Apa? Sini. Bila kebiri-biri dengan kambing kau itu. Ni anak dia cantik. Ni berapa tahun umur ni? Ini dalam 6 bulan. 6 bulan. Wih, comel. Patut dah. Comel. Mak dia lagi baik, mak dia. Macam kotor-kotor ni tak payah basuh bang? Bulu dia? Ke memang macam tu je bulu dia? Tu je lah. Dah larang nak basuh. Kalau kita buat main basuh. Mandi-mandi kan dia. Tapi dah dia macam ni. Ini nak attention je ni. Ni yang ni. Ni mak dia. Patut dah dia jinak ni mak dia. Ni mak dia ni masa dia nak dara dulu. Masya-Allah. Dah bersaing ni. Saya masa kebun saya luas ni dulu. Start tak ada saya pagar-pagar ni. Saya berlari dengan dia macam anjing. Yo, dia ngejar. Oh, dia ngejar kita. Oh, sonok ah. Kena depan dia. Jom, ikut kita. Oh, seronoknya sesuatu itu dah sesuatu. Ui. Dia kejar kita tu macam anjing. Bang, saya dah lawat lembu. Ni pun saya dah tengok kambing yang comel-comel yang manja-manja ni. Saya sekarang nak tanya soalan yang orang cakap soalan cepumas lah. Ya, saya. Untuk kambing dan lembu sebanyak ni abang bela ni, berapa modal yang telah abang laburkan? Saya buat ni beruncit-uncit. Jadinya boleh katakan keseluruhan boleh saya kata dalam hampir 200,000. Hampir 200,000 lah. Termasuk kandang semua tu lah. Ya, saya betul. Sebab itu cuncit. Kita Lepas buat tu cuncit. saya tengok ada macam trekta, lori apa semua. Kalau campur tu agak berapa? Tu banyak agak tu. Oh, itu saya berkongsi dengan kawan lah. Saya punya tempat seorang tak mampu. Jadinya saya dapat idea sebab tanah saya pun ada. Jadi dia orang kata apa salah kita parking kat sini dan kita berkongsi. Kurang lebih lah saya yang anggarkan sendiri lah. Kurang lebih 300,000 lah bang ya. Termasuk jentera lah ya. Boleh ya? Boleh tu termasuk. Tapi jentera dia pun banyak. Kalau kita tengok abang ni dia ada kelengkapan lori, trekta. Itu untuk kegunaan sendirilah. Sebab abang ni kata plan kat sini nak tanam mangga tadi. Tengok sikit. So kita pun dah jalan-jalan dekat kandang kambing ni. Best gila jalan kandang kambing. Banyak macam ni. Banyak weh belakang ni. Macam contoh ni, seorang tu nak masuk kamera. Dia nongol je. Bak belakang. Tu king tu. Yang ni Senan. Yang ni baka Senan, yang ni baka susu. Ini adalah untuk susu lah. Okey. Memang seronok sebab kawasan ni luas lah. Sebab abang ni, Abang Wahid kita ni baru nak bermula dengan tanam-tanam ni. Mungkin nanti kalau dah ada pokok durian, dusun buah kat sini lagi seronok tempat ni. Tengok. Boleh tengok kat belakang ni. So total dengan biri-biri, dengan ada lagi beberapa baka yang dia pun tak ingat nama dia. Total semua kambing ni dalam 70 ekor. Kandang lembu kat belah belakang tadi dalam 70 ekor juga. Okey. So saya rasa memang alhamdulillah lah sebab kita pun memang kalau boleh nak cari benda-benda yang pedaging ni, makanan asas ni, kalau boleh kita nak pastikan sumber dia daripada yang halal. Jadi ini adalah salah satu inspirasi yang bagus lah kepada abang-abang ataupun kakak-kakak yang bersara, mungkin tak ada idea, mungkin boleh cuba menceburi bidang ni. Ini antara kesayangan Abang Wahid. Tengok sini. Ini antara kesayangan Abang Wahid. Siap gendong macam kucing lagi. Yang ni setahun 6 bulan 6 bulan umur dia. Biri-biri. Manja-manja. Kambing ni memang mudah manja lah. Baik. Okey bang, tadi kita dah pusing semua kan? Ya, saya. Sekarang ni saya nak tanya, berapa harga orang nak jadi? Ni tak lama lagi raya bang. Jadi orang cari daging. Jadi saya tengok lembu abang ni bukan kaleng-kaleng ni. Ya. Besar-besar ni. Jadi kita nak tahu harga jualan abang kalau orang berminat nak cari lembu ni. Macam mana harga lah? Sebenarnya dalam kandang ni sebenarnya umur yang cukupnya dah ada 2 tahun ke atas untuk korban. Sudah ada korban ni kita dah ada dalam 30 ekor. Tapi kalau ada yang berminat sebab kita banyak saiz. Okey.
Kita letakkan nak antara 6,000 ke bawah. 5,000 ke bawah lah. Maknanya 6,000 ke bawah. 6,000 ke bawah lah. Mungkin 5 lebih macam tu lah. Itu kalau untuk saiz yang macam mana? Itu saiz kalau kita tengok macam ni mungkin lecah dalam ni 8,000 macam tu lah. 6,000 lah. Kalau kita kata hantar 6,000, kos pengantaran kita hantar sekali. Hantar Kalau sekali. dari KL pun kita hantar. Maknanya Jangan Terengganu dah lah. maknanya itu siap hantar ke apa? Siap hantar. Harga tu siap hantar? Ya, ya, ya. Satu Malaysia ke apa? Satu Malaysia kita hantar. Satu Malaysia Dalam saja. betul Kalau kalau yang yang besar lagi ni oi bosonnya saya baru perasan ni ya Allah. Ini kalau nak diikutkan saya nak ada 6 lebih. Saya beli pernah. Saya ingat ni 500 kilo ada ni Mungkin ada. Ya. Kalau yang kecil-kecil sikit bang, yang macam mungkin ada yang nak cari bawah 4,000, bawah 5,000 kot ada? Ada. Kita ada. Itu memang ada. Bawah 5,000 Kita ada berbagai lah. saiz kita ada. Jadi senang kita datang sendiri tengok saiz lah kan. Itu yang saya kata Itu yang yang terbaik. saya puas hati. Okey Itu baik, lagi baik. puas hati. Okey. Rasa bajet berapa kita boleh adjust. Yang mungkin mana saiz yang umur kita boleh adjustkan. Yang bajet ikut bajet tu. Okey, so siapa-siapa yang nak ni saya boleh highlightkan lah nombor telefon. Nanti saya letak nombor telefon abang kat bawah ni untuk tulis. Okey. Saya akan letak nombor telefon untuk korang berurusan sendiri secara terus dengan Abang Wahid. Tengok lembu-lembu dia banyak kan. So kalau ikutkan tadi dia cakap yang dah sesuai untuk dijual yang saiz-saiz macam ni ada dalam 30 ekor. Saiz-saiz besar ni. Purata berat dalam 300 kilo ke 400 kilo. Berat yang besar-besar macam ni lah. Tadi kita dah tanya harga lembu. Dan ni nak tanya harga kambing pula macam mana? Yalah, kambing ni pun saya sama juga. Ikut saiz juga. Saya ni boleh katakan kalau ambil tempat saya ni, makanan dia tu saya boleh katakan nak kata 100% tu tak ada lah, tapi terjamin halal. Kita tak lepaskan tempat, walaupun kawasan saya ni kalau tengok ialah kawasan sawit. Tapi orang tak benarkan. Saya pernah memohon untuk saya lepas kambing dan lembu, orang tak benarkan. Jadi bila orang tak benarkan, saya khawatiri bila saya nak berjual untuk buat ibadah, saya takut kita bersubahah dengan benda-benda yang tak betul macam tu saya tak nak. Senang cerita yang tak halal lah bang. Macam tu lah, lebihkan bahasa yang mudahnya. Hak orang tu kita tak ambil. Jadinya kita walaupun nampak mahal sikit, tapi dengan kos pembiayaan makanan hari ni cukup mahal. Dengan dedak dia. Jadi kalau yang standard size harga macam ni lah. Kita boleh je. Kalau ada yang bawah 500 ada. 500 ada juga lah. Tapi takkan kecil nampak tak puas hati pula nanti. Yelah. Baik kita tak datang tengok. Senang cerita datang tengok sembang harga lah Ya, boleh. Okey, Kita boleh, boleh bang. sembang. Kita pun dah nak habis syuting kat sini dan kita nak jumpa last sebab abang ni dia ada satu cadangan dia nak buat homestay. Kalau tengok rumah kat belakang ni, ni rumah ni untuk homestay. Jom kita tanya dia macam mana kalau ada yang nak merasa suasana kampung, kandang kambing, kandang lembu. Lepas tu tak lama lagi mungkin ada dusun buah lah kat sini, tapi tak lama lagi baru je tanam ni. Okey, so jom. Bang, ini dia pemilik sebesar berapa? 10 ekar. Ya. 10 ekar termasuk kandang kambing, kandang lembu semua. Dan dengan cerita nak buat homestay bang ni Ya, itulah sebab saya di kampung ni saya memang ada 2 rumah. Sebab abang ni duduk KL kan sebenarnya? Ya, betul. Abang ni duduk KL. Dia duduk kat mana? Belah-belah Gombak Setapak. Tapi dia kira berulang kan. So, dalam peralihan nak duduk ke kampung macam tu. So berapa Dah mau pencen. Berapa bilik yang ada? Boleh cerita berapa kemudahan nak buat homestay macam mana? Kalau yang berminat mesti ada yang berminat ni. Ya, rumah ni saya buat dulu angannya kecil tapi dah terbuat terbesar. Tak terima je lah. Terima je lah. Jadinya saya buat rumah ni menghadap ke tanah ni supaya kita boleh tengok view yang apa yang ada kat sini. Buat sekarang ni ini ada dulu. Tapi yang akan datang saya bercadang nak tanam buah-buahan di kawasan ni. Walaupun saya ada pokok nempia untuk makanan lembu dan kambing ni. Tapi saya bercadang untuk jadikan mini dusun. Ya, apa ni saya dalam pecangan kita dah ada buat bukit-bukit tu ialah tapak pokok durian. Yang pokok benih durian pun ada dah. Dia tunggu tanam je. Ya, dengan mainnya ada 3 tahun lagi. Tapi saya akan buat tanam berbagai buah lah yang boleh hidup saya akan tanam. Maknanya tapi di perancangan ni mungkin 3 tahun kalau nak sedapnya 3 tahun lagi lah. Tapi sekarang ni kita Lah sekarang ni ada yang berminat nak rehat di kawasan kampung, sana kampung, hijauan kampung. Saya sesuai rumah ni. Jadi satu malam berapa bang? Saya anggarkan 400. 400 lah Ada berapa bilik semua?
Dia ada 4 bilik. Okey. Maksudnya ni ada 2 aircon, ada di atas tu bilik main, bawah 3 bilik. Master bedroom atas lah, Ah, bawah master 3 lah. bawah Tu 3. siap ada beranda. Kemudahan asalnya saya rasa Senang cerita kampung lah ni. Dia suasana kampung lah. dapur semua komplit untuk masak-masak dan juga untuk perabot. TV ada? TV ada. Oh, TV Atas bawah ada. Okey. TV atas bawah ada. Baik, bang. Okey bang. So saya rasa sampai sini je kita punya pertemuan untuk hari ini. Yes. Mungkin kita akan selalu berjumpa. Rumah kita dekat je sebenarnya. Cuma PKP dia tak boleh datang negeri. Betul. Terima kasih bang Betul. untuk tour abang semua tu. Alhamdulillah, semoga saya doakan bisnes abang ni makin maju. Apa yang abang buat ni semua diberkati dengan Allah. Dan insyaAllah ada masa saya datang melawat, kita jumpa lagi bang. InsyaAllah. Terima kasih. Allah. Terima kasih sudi datang ke Teratak. Oh, ya. Balik tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.